Alright, kita sambung berkenaan dengan peningkatan tamadun 7.2 tamadun China. Okay. Sebelum ni cikgu sudah cerita, video sebelum ni cikgu cerita latar belakang kan, dinasti Qin dan dinasti Han. Okay, jadi zaman dinasti Han ini, okay, okay, sistem pendidikan mula berkembang. Ya, tapi sebenarnya pendidikan di China bermula sejak zaman dinasti Shang. Dinasti Shang ni sebelum dinasti Qin lagi. Okay, lepas tu memang sejak awal dinasti memang ada. Dinasti apa? Dinasti Zhou, dinasti Shang. Okay, dinasti kedua dan ketiga lah. Okay, yang apa memulakan sistem pendidikan. Jadi pada zaman itu, okay, mulalah muncul ahli falsafah seperti apa? Confucius. Okay, Confucius dalam bahasa Cina-nya apa? Confucius itu kah? Okay, cikgu pun lupa. Okay, tapi dalam bahasa Inggeris Confucius. Okay, jangan pula kamu sebut confuse. Ya, Confucius. Okay, yang menjadi perhatian masyarakat. Okay, jadi beliau ini, okay, ini Atok Confucius ni, okay, dia hidup dari 551 tahun sebelum Masihi hingga 479 sebelum Masihi. Okay, maksudnya sebelum wujud lagi dinasti Qin dan dinasti Han ini sudah ada, dia sudah ada. Maksudnya dia ni hidup pada zaman tamadun apa? Wang He lah, okay, ya. Right? Jadi beliau ini merupakan seorang ahli falsafah. Okay, beliau ada buku, okay, yang terkenal iaitu Lun Yu, okay, ataupun bahasa Inggerisnya The Analects. Okay, jadi dia punya ajaran ni, okay, yang digelar sebagai Confucianisme, okay, terus kekal sehingga hari ini sampai sekarang orang masih amalkan dia punya ajaran. Ya, Confucius. Okay, dia bukan dewa, dia bukan juga Tuhan, okay, tapi dia adalah seorang ahli falsafah. Okay, jadi dia punya aliran pemikiran itu masih diteruskan sampai sekarang. Okay, dia punya ajaran. Right? Jadi menjelang zaman dinasti Qin, okay, maju sudah kan. Pendidikan menekankan aspek pemahaman tentang perundangan yang diasaskan oleh Han Fezi, okay, yang mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia. Okay, jadi dinasti Qin dorang fokus belajar undang-undang, okay, undang-undang kenegaraan lah. Seperti kita tahu secara umumnya China dia punya undang-undang sangat tegas kan. Ya, jadi dinasti Qin ni mereka banyak guna kekerasan dan ketegasan dan gunakan undang-undang untuk mengawal rakyatnya. Bila rakyat takut kepada raja, takut kepada patuh undang-undang, jadi barulah negara dapat diatur, dapat disusun dengan baik. Alright. Jadi sistem pendidikan makin baik apabila Shi Huangdi, okey, maharajanya tu kan, menyeragamkan sistem tulisan. Maksudnya seluruh empire menggunakan tulisan yang sama. Ya, ialah negara besar, banyak suku kaum kan, mesti ada bahasa berbeza, tulisan berbeza kan. Jadi raja ni bagus suka dia kasih seragam sistem tulisan. Alright. And then pada zaman dinasti Han pula, sistem pendidikan diperkukuhkan melalui penubuhan sekolah tinggi di Chang'an. Dorang buat sekolah-sekolah yang yang level-level universiti lah. Ya, untuk pendidikan yang lebih tinggi. Penekanan diberikan kepada pembelajaran ajaran Confucianisme, belajar ajaran Confucius, diikuti dengan penubuhan sekolah yang sama pada peringkat daerah dan wilayah. Maksudnya, dorang ada sekolah di peringkat daerah. Okay, satu daerah mungkin ada beberapa sekolah. Lepas tu peringkat wilayah pun ada. Lepas tu peringkat kebangsaan. Maksudnya di peringkat universiti lah. Maksudnya peringkat yang tinggi di ibu kota. Okay. And then sistem pendidikan tambah baik, okay, dengan adanya sistem teknologi buat kertas, okay, daripada campuran kulit pokok, okay, rami kain, okay, lepas tu dorang guna jaring-jaring juga, okay, gabung untuk buat kertas. Orang yang ni Cailun namanya ni, okay, orang yang punya yang create teknologi pembuatan kertas tu, okay. Mungkin macam mana dia explore, itu kamu cari sendiri sejarahnya ni. Okay, panjang ceritanya di Cailun dia. Alright, jadi kejadian ini telah meningkatkan pendidikan sekolah apabila kertas tersebut digunakan secara meluas. Ialah bila ilmu itu dapat ditulis kan. Jadi senanglah sebarkan ilmu. So kalau mau cakap dari mulut ke mulut saja memang susahlah kan. Kita perlu ada buku yang orang lain boleh baca. Okey, barulah berkembang ilmu itu. Okay, jadi apakah matlamat sistem pendidikan dalam tamadun China ini? Okay, mereka buat sistem pendidikan ni, sekolah ni untuk apa? Kan macam kita lah kan. Kita pergi sekolah untuk jadi apa? Apa tujuannya? Okay, apa matlamatnya? Okay? Supaya jadi apa? Macam kita kamulah secara pelajar, secara individu.
Kamu pergi sekolah belajar, menerima pendidikan untuk apa sebenarnya? Apa matlamat kamu? Itu tanya diri kamu sendiri. Ya, alright. Ya, jadi antara matlamat sistem pendidikan ini ya, pertama tujuannya adalah lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Oke, mereka mau jadi pegawai kerajaan, oke, kamu kena lulus sistem peperiksaan awam. Luluslah ya. Macam kita ada SPM kan, STPM kan, ada degree, diploma apa semua kan. Nah, begitulah. Ya. Dan yang kedua mengekalkan ajaran Konfusianisme, oke, mereka mau terapkan ajaran itu dalam sistem pendidikan. Oke, yang ketiga membezakan golongan elit dengan golongan rakyat. Oke, golongan elit ni orang-orang hebat lah. Orang-orang hebat ni mesti berpendidikan. Oke, kalau kau berpendidikan baru kalau kau boleh upgrade kau punya status sosial menjadi orang-orang yang elit, orang-orang bangsawan. Oke, walaupun kau orang kampung macam mana, miskin macam mana pun, tapi kalau kau pintar, kau sekolah, kau menerima pendidikan, kau lulus exam jadi pegawai kerajaan, bukan saja keluarga, satu kampung kau akan upgrade dia punya taraf hidup. Oke, itulah pentingnya sistem pendidikan. Itu yang membezakan, ya. Dan sistem pendidikan juga ini matlamatnya juga untuk memilih pegawai kerajaan. Jadi pelajar-pelajar yang sekolah ini, yang lulus exam ini, mereka pilih yang terbaik untuk menjadi pegawai kerajaan. Alright? Yang terakhir memupuk nilai moral dan etika. Ialah orang-orang yang berpendidikan ini mestilah moralnya baik, etikanya baik kan. Oke, sebab orang belajar, orang sekolah. Oke. And then melalui pendidikan ini juga, negara dapat ditadbir. Orang-orang yang pintar semuanya kan, yang jadi pegawai, orang yang terpelajar. Jadi memanglah negara akan lebih maju kan, ya. Dan orang yang berpendidikan ini mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat, akan direspek. Ya. Jadi tidak heranlah kan kalau sejak zaman sebelum merdeka lagi, orang-orang Cina yang merantau dari China datang ke sini, datang ke negara kita, mereka bina sekolah banyak-banyak kan. Di Malaysia ni hampir setiap daerah ada sekolah Cina kan. Banyak kan sekolah Cina. Kenapa orang Cina dibuka sekolah? Sebab memang dari zaman dahulu memang mentaliti mereka mementingkan pendidikan. Sebab tu mereka bina sekolah. Jadi untuk pendidikan anak bangsa dorang. Mereka mau anak-anak mereka jadi pintar, boleh bekerja dalam kerajaan ataupun bekerja sendiri. Jadi tidak heran lah. Tapi dalam konteks kita Malaysia, sekolah itu masih diteruskan. Tapi secara dasarnya tidak perlu. Sudah kan kita ada sekolah kebangsaan kan. Patut gabung semualah. Kalau dulu mungkin boleh lah kan. Tapi sekarang sekolah kebangsaan kah, sekolah Cina kah, sama ya sebenarnya. Tidak ada beza pun. Right? Cuma beza bahasa saja. Tapi kalau kamu tertanya-tanya kenapa banyak sekolah Cina, inilah sejarahnya. Sistem pendidikan dalam tamadun Cina ini. Alright. And then seterusnya tahap pendidikan. Tahap pendidikan dalam tamadun Cina ada 3 peringkat. Pertama peringkat rendah. Peringkat rendah ini belajar apa mereka belajar? Menghafal tulisan serta buku suci tanpa faham maksudnya. Belajar ada bukunya mereka belajar. And then pendidikan menengah tumpuan kepada aspek menulis, karangan dan sajak. And then peringkat tinggi menterjemah dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika, upacara, adat istiadat dan juga tanggung jawab rakyat kepada raja dan juga negara. Maksudnya pertama mendengar rendah dia baca saja walaupun dia tidak faham. Kalau pendidikan menengah dia baca dan dia tulis, dan boleh faham. Dan peringkat tinggi dia boleh aplikasikan, boleh interpret, boleh faham maksud dalam buku tu, dia boleh ceritakan, dia faham tanggung jawabnya sebagai rakyat. Apa yang dia perlu buat kepada negara. Itu bezanya. Alright. Jadi itulah sistem sedikit tentang sistem pendidikan di tamadun China. Alright. Jadi lepas ni kita cerita pula peperiksaan. Cikgu pun tidak suka peperiksaan. Jarang orang suka dengan peperiksaan kan. Alright. Jadi kalau ada pembelajaran mesti ada peperiksaan kan. Jadi begitu juga dengan tamadun China. Alright. Jadi lepas ni kita cerita tentang peperiksaan. Alright. Itu saja. Rehat sekejap. Pas ni kita sambung.